Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. Kita duduk dalam majlis zikrullah, radhah min radhil jannah. Dalam kita beramal, dua kunci utama untuk diterima amalan tersebut. Yang pertama, kerana Allah, ikhlas. Dan yang kedua, ittiba' mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menumpukan pada perbahasan ikhlas. Yakni kalau kita rujuk pada suratul Ikhlas. Nak faham tentang ikhlas, rujuk suratul Ikhlas. Ada tak kalimah ikhlas di dalam suratul Ikhlas? Ada? Tak ada jemaah sekalian. Maka tadabburnya, ibrahnya daripada suratul Ikhlas. Ikhlas ni lillahi ta'ala. Makna kata tak ada nama kita dalam ibadah itu. Yang ada hanya nama Allah. Bagaimana berfikiran begitu? Kerana kalau tidak kerana Allah yang bagi kita peluang untuk beribadah, maka kita tak akan ada ruang untuk beribadah. Macam contoh kita bekerja je mas sekalian. Kita hari ni boleh datang kerja dan sesuatu syarikat, company, corporation, mana-mana company yang ada, kita boleh datang kerja itu bawa nama company, bukan bawa nama kita. Dan kita boleh bekerja pada company itu kerana apabila diberikan tawaran bekerja. Kalau tidak diberikan tawaran bekerja, maka kita tiada kerja. Diterima kita bekerja, maka itu namanya peluang yang diberikan dan kita membawa nama company tersebut.
Begitulah amalan yang kita lakukan jemaah sekalian. Kita membawa nama Allah Azza wa Jalla. Maka di situlah datang rasanya tawadhu, hauna, merendah diri, bukan kerana kita ada masa, bukan kita ada tenaga, bukan kita ada itu ada ini, tapi kerana Allah adakan masa untuk kita. Allah adakan tenaga untuk kita. Allah adakan peluang ibadah untuk kita, terutamanya solat, yang mana dalam bulan Rejab kita pun telah belajar, dah faham. Setiap kali datangnya bulan Rejab, sekarang Syaban nak masuk Ramadan dah. Dalam Rejab kita diingatkan kembali peristiwa agung yang besar, padanya itu syariat yang agung, syariat yang menjadi imanuddin, tiang agama. Itu solat. Allah berikan solat. Makna kata kalau Allah tak bagi solat, tak ada solat. Alangkah malangnya apabila Allah dah bagi solat, manusia tak nak solat. Rugi besar. Rugi yang teramat-amat rugi. Malah hanya membawa kepada kepincangan hidup dia. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian, maka kita nak pastikan, kita nak berusaha untuk mengekalkan nama Allah sepanjang hidup kita. Dari awal nafas kita Allah berikan di alam manusia ni, alam diri sekarang ini, sehinggalah kita kembali ke alam barzah, alam roh kembali, dan kita kembali kepada Allah dengan kembali membawa nama Allah. Sebagaimana kita telah berjanji dengan Allah SWT dalam surah Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah mengambil penyaksian, kita semua ni telah pun berada di alam roh. Satu ketika dahulu Allah Ta'ala alam, berapa tahun Allah Ta'ala alam, tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Semua manusia, anak cucu Nabi Adam AS telah diambil penyaksian dan telah buat pengakuan. Semua tu kita lah yang Allah izinkan hidup ni. Kita telah pun mengaku dan bersaksi dan berjanji, apabila kita hidup di dunia nanti, kita nak membesarkan nama Allah, bukan nak membesarkan nama diri. Nah, inilah intipati perbahasan hakikat kehidupannya mas sekalian. Kita dah masuk pada perbahasan, kita ada 4 usul besar. Usul perbahasan kehidupan. Saya selalu ulang dan ingatkan diri saya dan semua jemaah yang hadir dan yang mendengar secara talaki ke berdepan ataupun secara atas talian. Hidup ini jemaah sekalian mestilah diluruskan. Agama tu telah lurus, agama telah lurus, ini Islam telah lurus. Inna dina indallahil Islam telah lurus. Malah dalam surah Al-Jin ayat 16, Allah mengatakan kepada kita, sekiranya jin dan manusia kira kita boleh berlaku lurus di atas jalan Islam, kita hidup kita boleh sinkronis, dalam bahasa Jawanya sinkronis. Kalau boleh lurus atas nama Islam, Allah bagi asbab kemewahan sebagai turunnya hujan yang lebat. Allah bagi. Surah Al-Jin ayat 16. Jadi nak meluruskan kehidupan tu mesti ada kawaid, ada kaedah. Agama telah membawa kita panduan kehidupan untuk meluruskan kehidupan, panduan kehidupan. Jadi pada agama itu, yakni inna dina indallahil Islam, terpecah ber 3 bahagian besar. Bermula dengan akidah, ini tauhid, kemudian akhlak, kemudian syariat. Kita merujuk pada hadis yang panjang, hadis daripada Jibril AS, jumpa daripada Sayyidina Umar Khattab. Nabi berjumpa dengan Jibril AS, mengajar tentang iman, Islam dan ihsan. Baik. Maka kaedah ini telah ada pada agama, dan bagaimana kita nak terjemahkan dalam kehidupan, itulah tugas dan tanggungjawab kita. Maka membawa perbahasan nak meluruskan kehidupan ini jemaah sekalian, tidak semudah yang disangka. Tak semudah yang disangka. Sebab itu jangan terkejut kebarangkalian dia punyai agama, tetapi hidupnya meninggalkan kembali agama. Dia ada agama. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita boleh ambil pengajaran. Sebagai contoh, Khawarij, khutbah kita di wilayah-wilayah Khawarij. Tentang Khawarij, bagaimana dia keluar daripada pola pemikiran Islam
Ibn Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang yang mukri, seorang yang ahlul Quran, seorang yang dilantik suatu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi qadi besar Mesir waktu itu. Tetapi pengakhiran hidupnya keluar daripada pola pemikiran, berfikir tu hidup dia menyimpang. Agama ada, tapi menyimpang dia. Malah dia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan ketika membunuh itu melaungkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana ni mas sekalian? Bukan kata tak ada agama, ada. Malah kalau kita rewind lagi belakang sebelum manusia itu jin dan malaikat. Dan sebelum itu ada lagi kejadian manusia, wallahu alam. Dan surah Al-Baqarah ayat 30 di situ perbincangan yang menyatakan kemungkinan ada kejadian sebelum kita, kerana malaikat telah mendapat gambaran seakan pernah berlaku kejadian seakan manusia. Sehingga malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah manusia nanti akan buat kerosakan, pertumpahan darah, perbunuhan? Tak cukupkah kami ini, malaikat dan jin waktu itu termasuklah dengan iblis jin. Dan kalau ikutkan iblis yang tadi manusia, jin ketua, duduk dengan malaikat, kawan dengan malaikat, tak sempat buat maksiat, tetapi iblis sekarang ini menjadi makhluk yang paling jahat. Kana minal kafirin. Belum lagi dibincangkan pula tentang kisah Ibn Muljam yang tadi bersisa zaman Nabi Musa AS. Bani Israel, ulama besar yang bernama Barsisa, pengakhiran riwayat hidupnya kafir, tunduk pada syaitan iblis. Baik, keadaan ini adalah untuk kita memikirkan bahawasanya agama itu membawa kepada keselamatan, menghindarkan kita daripada kerosakan. Namun kalau kita tidak tahu kaedah dia, jemaah sekalian, jangan terkejut agama hanya menjadi tempelan dan ianya boleh tertanggal bila-bila masa. Barang tempel, logo macam bawa motor tuan, logo tu tempal, bawa laju kita cabut logo. Kena ujian hidup sikit, kena uji orang ngata sikit, orang kacau anak, orang kacau isteri, orang kacau pasal diri, tergugat maruah diri, mula keluar true colour. Ujian kalau tengok masing-masing ujian tadi, Ibn Muljamnya, Barsisanya, iblisnya, semua bagi pada diri. Tak terbawa dia rupanya, kerana dia tak bawa kaedah meluruskan kehidupan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya sebelumnya pun. Dan Allah SWT sendiri yang akan menguji kita untuk melihat sama ada kita benar-benar masuk dalam agama yang mana Islam secara kafah, ataupun kita hanya masuk sebahagian saja yang melibatkan apabila datangnya ujian kehidupan, maka kita ada pilihan untuk ikut agama atau ikut keadaan kehidupan. Di sini akan berlaku, dan banyak peristiwa telah berlaku sebagaimana contoh tadi. Dan kalau kita lihat keadaan mutaakhir ini, agama hanya dilihat sebagai solusi yang menjadi tempelan, bukan solusi utama kehidupan. Terutama sebagai contoh dalam keadaan stress management. Untuk mengurus tekanan kehidupan itu, jemaah sekalian, bukan dilihat agama sebagai main point, menjadi titik utama, tak ada. Dia adalah sudut pandang saja. Dan manusia ada pilihan untuk memberikan kehidupan dia bebas tekanan. Maka datanglah berbagai pendapat dan pandangan. Salah satunya pandangan agama. Maka manusia pun buat pilihan. Bila manusia buat pilihan, maka agama akan hanya menjadi pilihan, bukan menjadi suruhan, bukan menjadi asas kepada kehidupan.
Jadi bagaimana jemaah sekalian nak kita pastikan agar kita tidak termasuk dalam golongan yang menjadikan agama ini sebagai perkara tersebut jadi tempelan, bukan asas kehidupan, atau hanya menjadi sebagai sudut pandangan saja. Sebab kalau kita cerita dalam bab agama, ya sebagai contoh perbincangan solat, tak ada pandangan lain, kena solat lah, bincang lah. Cuma pandangan pula dalam manhaj lah, mazhab lah pula. Memang kita takkan boleh lagi lah. Tapi kalau cerita tentang bagaimana nak berjaya, bagaimana nak mengurus stres, bagaimana nak kita hari ini nak ada setting kejayaan dalam kehidupan yang bercorak tentang motivasi, bagai contoh. Bagai contoh macam mana nak membina step kejayaan, formulasi kejayaan yang manusia ini mencari-cari, sebagai contoh. Di sinilah nanti akan adanya sudut pandangnya pelbagai. Akan datangnya satu kod, ini hidup saya. Tak payah jauh, kadang-kadang kita nak cakap dengan anak kita pun berpeluh juga. Kamu ni kan nak hidup tu, kamu tahu ke macam mana nak hidup? Mari sini kita ikut agama, ikut pergi kuliah bagai contoh. Solat 5 waktu. Ya, itu nantilah, itu agama lah, tahu dah. Tapi hidup kita ni, sebab dia banyak input yang ada tu. Macam-macam input masuk dalam hidup dia. Nak membina kehidupan ni. Agama ni apa? Hanya tempelan tadi. Bagi contoh. Kalau agama ni melihat asas, macam contoh makan nasi tu, makan makanan asas, makanan ruji masyarakat Malaysia, mana-mana nasi lah. Nasi ya, macam tu. Kalau kita ni membincangkan kehidupan ni, asasnya adalah agama, mana-mana bincang agama ya. Dan sikit, ni cerita agama, ni memang ni kehidupan. Ya, macam mana? Tinggal lagi dia bagaimana nak, orang kata bil hikmah, nak terjemahkan mengikut keadaan perbincangan tu saja. Tapi mutakhir ni kalau kita bincang agama, saya secara peribadi pernah melalui satu pengalaman yang mana dikatakan bahawa ustaz, jangan agama sangat. Bila masuk dalam beberapa sektor dalam pembangunan insan, human resource development. Bila masuk dalam human resource development, jemaah sekalian, kita nampak agama ni macam kita penting. Ya, kita duduk dalam perbincangan, alhamdulillah Allah pilih kita untuk dengar, untuk didedahkan betapa penting agama. Tapi pergi kepada dalam perbincangan human resource development, sumber pembangunan manusia, mana duduk agama? Macam cerita. Adakah dia hanya pada subjek pendidikan agama, ataupun teras pembangunan kehidupan bersandarkan agama? Macam mana nak bawa perkara ni ke tengah? Memang kita hari ini kita sedang melakukan amalan agama binafsi. Solat memang sendiri, tu orang kata solat sendiri, tak payah suruh, tak payah sibuk lah katanya. Orang marah stres. Contoh kita kata jom solat, ikut aku lah. Memang lah, ini amalan nafsi-nafsi, amalan sendiri-sendiri, sebab tu orang tak peduli. Tapi dalam melihat agama secara kafah, secara pembangunan ummah, secara masuk dalam semua aspek, macam mana? Kadang-kadang malu nak cakap pun ada. Tak nak muka orang agama Syekh. Tak apa, kita cerita open-minded sikit lah. Tu datangnya sekarang ni genre cerita-cerita yang keluar bersandarkan konsep yang dinamakan Islam yang dia panggil Islam moden, dia panggil. Padahal Islam liberal, yang ini bebas. Dia nak bebaskan Islam agar tidak terikat dengan hukum makam. Maka Islam perlu diberi nafas baru agar tidak terikat dengan doktrin ortodok, dia panggil. Ortodok dia panggil. Hukum yang menyempitkan kehidupan sehingga tak maju. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita lagi sekali kita tekankan bahawasanya Allah pilih kita untuk duduk dalam usrah halaqah yang kita masih melihat masing-masing menyokong agama. Kita belum lagi, mungkin tuan-tuan ada pengalaman, mungkin duduk di tengah-tengah masyarakat yang melihat agama ini satu benda yang mundur, yang tidak membawa kepada kemodenan, tidak membawa kepada kemajuan. Ini kalau kita tanya, memang jangan terkejut, orang Islam sendiri selari bulan menyokong. Sebab apa? Sebab berbalik kepada teori kehidupan, perbincangan falsafah kehidupan, perbincangan kata-kata hikmah dalam kehidupan, bagaimana nak bangkit daripada kehidupan. Majoriti jemaah sekalian, wallahi dimonopoli oleh golongan-golongan yang berpemikiran terbuka.
free thinker, liberal, orientalis dipanggil, kapitalis, macam-macam perkataan kita boleh listkan. Pertama sekali kalau kita nak lihat bagaimana Islam nak dibangkitkan, nyuai sekalian, kena bangkitkan dalam masyarakat melihat agama itu sebagai teras, asas kepada kehidupan. Nak jadi asas kepada kehidupan inilah yang mesti kita kena minta kepada Allah Ta'ala ilham bagaimana nak berbicara soal agama, agar agama dilihat tinggi. Dan para Nabi dan Rasul tu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tabi'in semua telah melakukan dengan kemajuan. Contoh jemaah sekalian hari ini, kurun yang pertama, kedua, ketiga, sehinggalah kurun yang ke 1924 kalau Masihi, itu kurun yang ke 20 lah, 1924 kan, 1924 sebelum kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Nanti 3 Mac 1924 tu jatuh habis. Jemaah sekalian, punya hebat Islam ni telah membina ketamadunan. Kalau ikutkan daripada start zaman Nabi hijrah lagi, dikira countdown kita hijrah Nabi tu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang buat hijri, tarikh hijrah tu. Kalau kira daripada tarikh hijrah Nabi SAW sehinggalah 1924, 1300 tahun lebih hijrah, itu tampuk kepimpinan Islam memimpin dunia. Bukan negara je maksudnya, dunia. Dan sehingga kan wujud golongan pada abad ke-10 ke-15, ini Masihi lah, tadi hijrah, abad ke-10 ke-15 Masihi, satu gerakan yang dinamakan orientalis. Gerakan orientalis ni gerakan apa? Gerakan barat mengkaji Islam dan ketimuran. Sebab apa? Mereka amazed, mereka kagum dengan Islam. Macam mana Islam boleh bangkit? Macam mana Islam boleh mentadbir dunia? Maksud kata apa? Nak ringkaskan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin, pemerintah, mereka telah do their job, mereka telah buat kerja mereka sehingga orang barat melihat Islam hebat. Sekarang masa kita pula. Memang kalau nak kata hebat Islam tu, kita memang nampak pada syariat, itu dah tentu dah. Tetapi syariat Islam ini bukan hanya contoh solat. Solat ini jemaah sekalian bukan hanya terjemahan syariat pada solat, pada Islam, tetapi syariat pada kehidupan. Di syariat agama, syariat kehidupan pun sama. Cuba tengok jemaah sekalian, kalau pergi haji, tengok syariat kehidupan para Nabi. Contoh Nabi Ibrahim AS kan, Siti Hajar dengan Nabi Ismail AS tu, berlagi-lagi anak tu kan, Safa, Marwah tu, itu kehidupan. Hebat para anbiya, kehidupan mereka jadi syariat agama. Kita terbaliklah, syariat agama kita terjemah pada syariat kehidupan. Syariat kehidupan ni apa maksud syariat kehidupan? Perkara yang mesti dilakukan dalam kehidupan yang kalau tak ada tu tak ada kehidupan lah. Bagi contoh makan minum, duit, tak ada kehidupan lah. Sistem tu, sistem kehidupan syariat. Kahwin, syariat kehidupan. Hidup mati, syariat kehidupan. Jadi syariat kehidupan itu diterjemahkan daripada syariat agama. Syariat agama ni telah berjaya dizahirkan. Contoh dalam solat, Allahu Akbar, tu qauli. Lafaz qauli itu telah berjaya diterjemahkan sehingga gerun umat lain melihat Islam. Kerana mereka telah berjaya membesarkan kekuasaan Allah di atas bumi Allah. Akhirnya musuh-musuh Islam terpaksa akur dengan kehebatan orang Islam. Ini yang mesti perkara yang mesti kena bangkitkan. Dan kita sebenarnya jemaah sekalian, bila saya buat kajian tentang kehidupan ni, pertamanya personally saya takut lah. Takut Allah tanya,
zaman kau ni saya cerita sendiri. Zaman kau ni apa kau buat untuk pastikan Islam tu bangkit? Dia kita bimbang tu, sebab kadang kita duk risau macam ni. Tak apa, melentak lah kata, kita buat hal kita je lah. Walau kita sedang dipertanggungjawabkan oleh bahu masing-masing. Zaman kita zaman yang setiap orang mesti kena main peranan. Pertama peranan kena fikirkan bagaimana Islam ni nak berada kembali di puncak pada segala-gala kehidupan. Sekurang-kurang itu yang pertama. Bukan lagi setengah tu kata apa? Tak adalah kita umat Islam pun sendiri malas, lemah, dia condemn lagi ada. Dia bubuh lagi ada. Bukan bagi solusi. Dia bagi lagi ada, menyebabkan tak ada solusi keluar. Kita tak mau begitu. Tak jemaah sekalian. Maka di sini bila kita lihat apa teras dia, maka tidak lain tidak bukan semua berpaksikan balik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwatun hasanah. Ini kita kena faham. Meletakkan balik kepada bincang tadi apa, formula-formula kehidupan jemaah sekalian. Yang mana kita duk ngaji ikut hakikat kehidupan ni, kita kena terima dan sebulat suara dan menerima dengan sepenuh hati bahawasanya formula kehidupan hanya satu je. Satu je. Apa dia? Ikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan dalam pengajian kita dinamakan SOF. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tak ada formula lain. Sebab Nabi SAW lah yang mengungguli kehidupan. Dan Nabi menjadi most influential people in the world, kata Michael H. Hart. Maka kita nak bawa kaedah soft ini, kita nak bawa perbincangan soft ini dalam kehidupan. Bermaksud dalam perbincangan kita yang lepas-lepas, kita dah membincangkan pada fasa siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dan sekarang kita akan masuk pada tabligh ni mas sekalian. Ya, ini kalau kita lihat pada kita faham tabligh itu adalah, jangan salah faham pula, nak tabligh saja pada orang tabligh. Tu lah faham. Tabligh orang tabligh. Tabligh tu sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud menyampaikan. Kalau ikut susunan kita dalam kehidupan, kita semua kena ada tabligh. Kena jadi orang tabligh lah. Tabligh bil makna hakikat lah. Bukan tabligh syariat yang kita duk faham tu. Tapi nak sampai ke tabligh ini, dia kena melalui fasa siddiq, amanah, fatonah. Contoh, siddiq. Tak apa kita murujaah sambil lalu mas sekalian. Kita ulang-ulang kaji ni, pertama ni nak pergi lekat. Ilmu ni ada dia panggil sifat dia, jadi memilih tuan. Dia cahaya. Kadang cahaya tu sekali, dua kali, tiga kali baru masuk. Nak pula nak masuk ke hati kena menembusi nafsu dulu. Kadang ada gangguan pula. Nafsu tak bagi pula, musuh tak bagi pula. Iblis tak suka kita menuntut ilmu. Sebab bila dapat ilmu, kita dapat petunjuk Allah. Bila dapat petunjuk Allah, gagallah perancangan mereka. Mereka ni kegelapan. Cahaya itu terang. Bila dapat cahaya, dalam gelap kita tak ada masalah. Kita bawa kereta waktu malam, tak ada masalah. Sebab ada lampu. Ada orang sekarang risau dengan zaman kegelapan, gelap nanti fitnah, gelap. Ya gelap-gelap, tapi kalau kita dipimpin oleh ilmu cahaya Allah, insya-Allah kita takkan bermasalah dengan gelap itu. Yang masalahnya tak ada lampu. Tergaba-gaba dalam gelap. Tu bahaya mas sekalian. Bahaya. Jadi kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah alaih, antara talbisul iblis yang pertama yang dia akan buat talbis ni, dia akan buat apa? Dia akan buat kita tertipu adalah dengan menutup jalan menuntut ilmu. Dia takkan buat kita rasa ilmu tu penting. Dia akan buat kita amal tu penting. Dia ingat amal. Amal ni perbuatan, amal ni macam kita buat kereta lah, bergerak tu penting. Yang penting sampai, yang penting sampai. Penting sampai apa? Lampu tak ada. Tak apa yang penting bergerak. Bergerak apa? Lampu tak ada. Dia bubuh juga start kereta, yang penting bergerak, habis semua benda langgar tuan. Bila buka lampu, tu dah kemek sana, kemek sini, kopak sana, kopak sini. Kan? Biar lambat saya selamat.
Tak gerak lagi kenapa ni? Bukan tak gerak. Kita kena bubuh lampu tu, cari lampu tu, cahaya. Bersertanya bergeraklah. Ilmu dan amal. Tu kata syirik, bila dia ada ilmu, kena amal. Tak bolehlah beramal tanpa ilmu. Tu masuk kiasan dia. Bila dah ada ilmu, kena beramal. Ilmu bila amalin kasajar bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Rugi. Taib. Maka dia akan tutup jalan. Iblis tutup jalan. Biar gelap. Dah gelap, dia tolak ke gaung senang. Tolak masuk umban gaung senang. Okay, baik. Maka sifat ilmu ni sifat dia apa? Dia kena ulang. Macam mana amalan syariah kita ni ulang solat banyak kali. Benda yang sama? Ya. Solat sama? Sama. Itulah rukuk yang kita dah rukuk berpuluh tahun ni masalah. Itulah sujud yang kita dah sujud berpuluh tahun. Maka ilmu pun sama. Ilmu itulah yang kita dah dengar berpuluh tahun. Tapi soalannya, sudahkah sebati dalam hati kita? Itu yang kita nak. Kita dah masuk dalam solat, kita masuk dalam solat tu kita dah niat lah. Kita dalam solat, masuk dalam solat. Contoh, masuk dalam bulan Ramadan. Tapi Ramadan tu tak masuk dalam hati kita. Itu masalah. Kita nak masuk dalam solat, tapi solat tak masuk dalam hati. Itu masalah. Jadi maksud kata nak masuk dalam hati tu, kena ada fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia kena ada ulang tu jadi wirid tu. Dia ada berantai. Macam solat. Tak putih 5 waktu. Lengkap semua tu, jangan running. Cantik. Makin laju, makin faham bercahaya lah dia. Sama dengan ilmu ni mak sekalian. Sifat ilmu dia kena berulang, dia takkan boleh berhenti. Baik. Kita azan dulu. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah.
البازل والصلاة القائمة والبعث نقام إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Baik, kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Baik, kita tadi nak buat murajaah sikit tadi, kemudian kita akan lihat pada perbahasan tabligh bagaimana aplikasi sikit, dan kita akan buat kesimpulan terus. Baik, perkara ini mesti diluruskan, dimasukkan sebab dia melibatkan perbincangan yang panjang dan besar, kerana selagi hayat di kandung badan. Selagi hayat di kandung badan, maka perkara yang mesti diluruskan adalah kehidupan. Kehidupannya mesti lurus, soft. Sebagaimana dalam susunan yang Allah takdirkan. Yang mana kalau ikut jumhur ulama, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi almarhum Datuk Seri Abah Sandin Al-Hafiz mentahkikkan. Tahkiknya beliau mengizinkan, dan susunan bahawa kita tahu secara khasnya susunan sifat wajib bagi Nabi SAW ni dah berbahasa iman ni. Wajib bagi Nabi. Ia tidak boleh diubah sewenang-wenang. Dia bukan sebagaimana kita ingat setengah tu ada ubah jadi fast. Nak laju dia ubah fast. Ikut ada setengah tu. Mungkin kita tak perasan. Tapi kalau kita dah perasan nanti kita akan jumpa nanti. Dia tak boleh, melainkan ada ijtihad. Dan almarhum sendiri berijtihad membenarkan kerana kita ada kajian pada kehidupan. Lalu bila kita ubah satu tu je, tabligh itu duduk last, fatonah duduk nombor 3. Susunan tu memang dah disusun. Disusun mengikut ilham yang Allah berikan pada para ulama, mengikut susunan yang ada perbahasan dia. Jadi macam mana nak pakai dalam hidup? Sedangkan itu sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka kalau kita lihat jemaahnya muliakan Allah Ta'ala, Allah SWT mengutuskan Nabi SAW untuk betulkan kehidupan. Ini kehidupan yang berteras kepada akhlak. Hidup ni berteraskan akhlak. Yang ini perangai, bahasa mudah. Hebat macam mana amal dia, hebat macam mana apa yang ada pada dunia dia, tapi kalau akhlak dia tak ada, apa pun tak ada. Jadi kalau mari pada kehidupan, orang tak tengok berapa amal dia ada, berapa harta dia ada, berapa banyak atau berapa besar akhlak dia. Akhlak ni, perangai dia. Di situ timbang tara balik, dan para ulama sepakat melihat bahawa barang siapa yang tiada akhlak tu, seumpama dia tiada agama dia. Sebagai contoh elok-elok lepas balik masjid kita, tiba-tiba akhlak dalam contoh berkata-kata, kita minum kedai kopi, mulut kita berkata benda-benda yang tak mencerminkan agama, akhlak. Maka di situ orang akan question balik, betul ke agama dia? Nampak? Memanglah agama tu tidak di question begitu sepatutnya, tapi kerana akhlak ni memberi kesan besar pada agama. Hati-hati. Dia menjadi pembahasan besar. Maka bermulalah dengan sidik yang benar. Kebenaran mesti dimulakan dalam kehidupan. Mencari kebenaran bukan mencari kebendaan. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran dalam kehidupan ini adalah kita semua bermula tiada yang benar. Yang benar hanyalah Dia, yakni Allah. Itulah kalimatul haqq, la ilaha illallah. Jadi kalau bermula kita tak ada, yang ada ni diadakan. Bila diadakan, ni saya buat secara ijmal, secara ringkas. Bila diadakan, dia akan ditanya. Itu je. Kita dah faham, kita kena usaha bagi ada. Adakan dia. Siapa kata adakan dia? Kalau ngaji tauhid, nampaklah nanti perbahasan kudrah iradah nanti. Dalam sifat 20 lagi nampak bahawasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Takdir di bawah tu ada usaha. Sebab tu kita tidak serah diri pada takdir, serah diri pada nasib, tak boleh. Serah diri pada Allah. Bila serah diri ni maksudnya ibarat kita meletakkan Dialah yang menentukan hidup kita. Kita serah diri pada Allah. Menerima takdir, tu ya. Menerima takdir susah, terima. Bukan saya serah diri tak boleh. Ibarat benda tu menentukan kita. Serah diri itu pada Allah. Allah hanya menentukan kita. Menentukan kita pada takdir itu ada pilihan. Baru kita berusaha, akhirnya usaha yang kita lakukan ada hasil. Hasil itu bukan disebabkan sabit semata-mata usaha. Hasil itu merujuk kepada Allah yang maha mengadakan. Titik situ. Orang beriman yang jelas akidahnya, dia akan nampak macam itu.
lalu dia akan melihat makhluk. Wallahi jemaah sekalian, kalau benarlah akidahnya dari awal dia benar, maka dia akan ingat Khalik. Dia tengok kereta ni bukan ada sendiri, Allah adakan. Aku hanya berusaha. Berapa ramai orang berusaha nak pakai kereta tak boleh pakai? Aku ini boleh pakai bukan sebab usaha aku, sebab Allah adakan untuk aku. Itu saja. Habis usaha itu sekadar menyatakan kita hambanya. Sebab tu kita hanya berdaya usaha tapi tidak berkuasa menentukan hasil pada usaha. Habis itu sebab itulah datang doa berharap, ya Allah bagi jadilah ya Allah, bagi jadilah ya Allah. Dan doa tu juga Allah telah takdirkan padanya nanti ada yang termasuk dalam takdir mu'allaq. Tak ada yang boleh berubah, yang telah pun berada di ilmu Allah. Dalam ilmu Allah telah pun Allah nyatakan akan ada perubahan. Itu pun sejak azali pun Allah telah tahu dah. Bukan Allah baru nak tahu, tak boleh. Tu kita kena faham. Jadi bermula tu iman. Jadi berapa ramai hari ni mula hidup dengan memahami tentang iman, yakni Allah. Kita ingat belajar tentang Allah dalam pelajaran akidah je, tauhid ni. Tapi dalam kehidupan, kehidupan kita kena belajar sepak terjang kehidupan ni. Oh, hidupnya keras tuan-tuan. Oh boy, keras. Apanya keras lah? Keras tu bila kita keras kepala, tu je lah. Keras kepala tak mau belajar, ikut cara dia, habis lah, dia langgar lah semua. Okay. Sidik kemudian bila faham yang benar hanya Allah, maka amanah lah kita. Bila Allah adakan semua, amanah lah kita. Takkan kita buat suka-suka. Bila amanah kita, cerdik lah kita. Sebab bila amanah, semua benda ditanya. Cerdik kita, apa kata Nabi, cerdik ni orang yang ingat syurga, ingat akhirat. Kita ni habis kat dunia je ke? Dah, kita ni sampai ke syurga ni, Allah tanya ni, mana aku bawa kita ni? Kalau orang kata duit tak boleh buat mati, salah. Kalau ngaji hakikat kehidupan, duit boleh buat mati tuan. Jangan main-main. Semua benda yang Allah adakan pada kita akan ditanya bila hidup balik ni, di akhirat nanti. Melainkan masuk syurga tanpa hisap lah. Kalau masuk syurga tanpa hisap, semua tak ditanya. Tapi kalau kena hisap, semua ditanya. Summalatus aluna yawma idzin anin na'im. Harta lagi parah, 2 kali tanya. Macam mana dapat, macam mana pergi. Lagi pening nak jawab tuan. Dia ada banyak, kena jawab banyak. Tu fatonah yang ketiga. Jadi cerdik dia. Cerdik ni bukan sebab pandai ngurus harta, pandai tambah harta, pandai urus pahala melalui hartanya. Dia cerdik nak manipulate harta dia jadi pahala. Orang macam kadang-kadang kagum, pandai hang buat duit ni, money make money. Kita kena pandai ni. Tak ada. Kita kena pandai mempergunakan harta menjadi asbab pahala. Perkara ni tak boleh ambil mudah ni mas sekalian. Memang kena teliti perkara ni, sebab dia akan menjadi sebab kita sengsara atau bahagia di dalam sana. Tu kubur. Jadi alang-alang pegang, make sure pahala. Kalau agak-agak tak boleh jawab, jangan pegang. Tak apa, tak nak pegang. Dia bukan sekadar pegang dia, suka sementara ada, boleh merasa. Nanti tak merasa, susah katanya. Dunia bukan sekadar nak merasa, sebab padanya ada merana atau bahagia. Ramai orang bagi ayat begini, sementara boleh makan, makanlah katanya. Sementara boleh merasalah. Jangan mas sekalian. Pada dunia ni bukan sekadar merasa. Pada dunia ni nanti ada 2 benda selepasnya. Sama ada merasa tu mendapat bahagia, atau merasa tu mendapat derita. Kalau merasa tu bahagia, alhamdulillah. Kalau bantai merasa tu dapat derita, wa na'udzubillah. Jadi di situ datangnya ulama, para sahabat semua dididik untuk berhati-hati dengan dunia. Tapi kerana sifat berhati-hati itu, akhirnya Allah bagi dunia pada mereka. Jadi daulah Islamiah yang hebat. Datang dunia tunduk pada dia. Dan sehingga timbullah sifat yang keempat, yakni kemuncak dalam kehidupan manusia itu. Maka hadis Nabi SAW ini menjadi intipati kepada kemuncak pada hidup kita ni. Daripada Abu Amr. Dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, yang berkata, aku berkata, dia jumpa Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahada ba'da. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasul, katakanlah kepadaku dalam Islam ni sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang lain lah selain kau. Maknanya dia dapat ni, dia jumpa Nabi ni, bagi TKO lah ya Rasul. Lepas ni aku dengar nasihat ni, tak dia tanya orang lain lah kata. Maka Nabi pun jawab, kul. Nabi suruh dia, yakni Amrah Sufyan tadi tu bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, Rasul suruh kata apa? Kul, katakan,
amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ni pada perbahasan tabligh. Nampak mudah ni sekalian? Tidak semudah itu. Kerana rupanya bila kata amantu billah, rupanya ada kaitan balik dengan siddiq. Kita dah bincang kat tabligh ni. Rupanya ada kaitan balik dengan siddiq tadi. Jadi kebenaran yang ada dalam hati kita, betul ke kita yakin Allah ada? Sebab aman tu billah tu merujuk pada Imam Abu Hanifah dalam Hakikat Tauhid dan Tasawuf, kitab Sifat 20, Akidah dan Sejarah Kupasan Akidah. Nanti dah habis perbahasan ni, saya akan bawa perbahasan ni bersandarkan hakikat kehidupan ni. Guru saya tulis. Saya tukang syarahkan saja kitab tuan guru saya. Dalam kitab ni sejarah Sifat 20 Imam sekalian, mutiara-mutiara perbahasan kitab-kitab karya agung ada dalam ni. Daripada zaman salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tahawi, daripada kurun yang kedua, ketiga sehingga kurun sekarang. Ni sejarah. Bagi yang nak memantapkan sejarah asal usul bagaimana sifat 20 tu boleh wujud, kita ngaji kitab ni. Sebab akhir zaman ni ada yang mengatakan bahawa sifat 20 ni ciptaan, rekaan. Dalam kitab ni menjelaskan. Baik, saya nak ambil quote daripada kitab ni, bawa pada perbahasan tabligh ni. Imam Abu Hanifah dalam perbahasan Al-Wujud. Al-Wujud ni perbahasan pada siddiq ni mas sekalian. Sifat nafsiah yang pertama. Yang pertama sifat nafsiah pada zat Allah Ta'ala itu, sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang ni Al-Wujud. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa isyarat Al-Wujud adalah amantu billah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bermaksud yang ada aku beriman kepada Allah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal jawab apa? Isyarat pada Al-Wujud ni maujud, yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, aku beriman bahawa yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, Imam sekalian, tabligh ni paling susah nak buat. Dan bila saya renung kat diri saya, belum tentu kita boleh buat. Sebab apa? Contoh, berapa ramai hari ini yang datang rumah Allah. Sini satu ni, banyak lagi ni kita boleh buat contoh ni. Yang meyakini aku datang sebab Allah ada, bukan sebab ada masa, bukan sebab dah tak ada apa. Macam kita tahu mak ayah kita. Kenapa dah tahu mak ayah? Mak ayah masih ada. Kau tanya orang dah tak datang dah, mak ayah dah meninggal dah. Datang mak ayah sebab mak ayah ada, bukan sebab kita ada masa. Ada kita cakap kat mak ayah kita, ni baru ada masa ni mak datang. Mak pun cakap, kau ngajarnya anak dia, nak tunggu ada masa mak datang. Ada aku ni, aku tercongok lagi kat sini, aku tercegat lagi kat sini. Contoh. Jadi dia datang sebab ada mak, ada ayah. Kiyah kepada rumah Allah. Sebab tu kerja datang masjid, kerja iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Bila man amana billah, kait dengan amantu billah, kait dengan al-wujud, kait dengan mawujud. Banyak kaitannya mas sekalian. Aku datang rumah Allah ni nak istiqamah sampai mati ni sebab Allah ada, bukan sebab aku ada masa. Bukan sebab aku dah tak ada apa. Sebab aku ada Allah, maka datang. Dan kita solat sebab ada Allah. Kita beramal sebab ada Allah. Yang ini yang sumastaqim. Nak rasa ada Allah ni, itu perbincangan ihsan. Antakbudallah ka'annaka tarahu. Nak beribadah sebagai seperti kita melihat Allah. Melihat dengan apa? Dengan ilmu. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nak lihat bagaimana? Tengok alam. Ad-dalil, dalil wujud alam ni, tanda Allah ada lah. Penutup kesimpulan, tuan-tuan tengok, kipas terbuka, lampu terbuka, rumah orang. Kita nak datang ziarah. Nak datang ziarah waktu malam, lampu terbuka, kipas terbuka. Adakah orang kata lampu ada, kipas ada? Ataupun kita cakap orang ada? Bagi salam 3 kali tak menyaut. Tak menyaut ni. Tengok kipas terpasang, lampu terpasang, orang ada ni. Dalil wujud orang tu ada. Dia tengok lampu terpasang, kipas terpasang. Dalil wujud Allah ada. Tengok alam ni ada. Jadi berapa ramai orang melihat alam ni tanda wujud Allah. Ataupun dia tengok, hujan dah, hujan pula malam ni, tengah payah sikit lah kita. Tengok sikit, panas dah, panas pula kita lagi.
Tengok pula, elok cantik ni suasana ni, nak makan dekat mana? Dia fikir dia je. Dia tak fikir tanduk Allah ada. Bukan tak boleh fikir seterusnya, tapi fikir yang utama tu tidak jadikan keutamaan. Itulah jemaah sekalian, wallahu a'lam. Panjang sikit pukul 9 nak cover nanti Ramadan ni. Kita sekirah je kan. Ada cuma nanti subuh nanti saya tak beritahu kaji lagi. Wallahu a'lam. Itu saja jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Pada pembinaan tabligh ini, itulah hadisnya. Kita akan bincang lagi pada perbahasan tabligh ini, menyampaikan yakni hidup kita sampai kepada kemuncak kehidupan itu nak merasakan Allah ada. Itu satu perkara perjuangan dalam hidup kita sebenarnya sekalian. Nampak macam mudah tapi tak semudah itu. Tak semudah itu wallahi. Tapi kalau Allah bagi kemudahan, insya-Allah kita akan boleh rasa kewujudan itu dengan tarik jalan yang benar, menilai ilmu yang benar. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasa-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.